Baik, kembali dalam cerita di Seberat Berita. Kalau di segmen yang pertama tadi, kami bersama dengan Mujibu Abdul Muiz, penganalisis politik yang melihat kepada apa percaturan dan juga strategi yang disusun oleh parti-parti politik menjelang ataupun menuju kepada hari penamaan calon. Baik, untuk waktu ini, di segmen yang kedua ini, saya nak bersama dengan Syuhada Abdul Kadir, Wakil Esro Awani di Melaka yang bertugas bersama-sama rakan-rakan yang lain untuk membawakan sepanjang pilihan raya negeri Melaka memilih. Syuhada, sebelum kita nak bercakap tentang realiti rakyat, khususnya tinjauan yang Syuhada lakukan khususnya melihat kepada masalah-masalah ataupun apa yang dikongsikan penduduk khususnya kepada Syuhada khususnya di Dun Bandar Hilir. Mungkin pada waktu ini saya difahamkan Syuhada baru saja selesai melakukan satu tugasan iaitu membuat liputan berkaitan dengan pengarah pilihan raya negeri BN Datuk Seri Muhammad Hassan selepas memberi watikah Dun Anak Angkat. Mungkin ada perkongsian ataupun input-input daripada sidang media itu yang boleh dikongsikan pada waktu ini? Baik, betul Fauzi. Sebenarnya ketika ini saya berada di kediaman Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri, Datuk Ibi Rauf Yusof, yang mana sebentar tadi kami baru saja selesai satu sidang media bersama Timbalan Presiden UMNO yang juga pengarah pilihan raya Barisan Nasional, Datuk Seri Muhammad Hassan, yang mana pada hari ini beliau menyampaikan watikah Dun Anak Angkat kepada tiga kawasan Dewan Undangan Negeri di Masjid Tanah ini, iaitu Dun Lendu, Dun Air Limau dan juga Dun Tabuh Nani. Dan pada sidang media ringkas sebentar tadi, ada beberapa intipati yang dimaklumkan oleh Datuk Seri Muhammad Hassan. Antaranya yang pertama, katanya calon yang dikemukakan oleh Barisan Nasional kali ini semuanya telah melepasi syarat-syarat kriteria yang telah ditetapkan oleh SPR. Dan yang kedua yang menarik sekali adalah apabila katanya calon semua 28 calon yang bakal menyandang sebagai calon pada pilihan raya kali ini, 28 orang ini, 28 individu ini akan menandatangani perjanjian ataupun SD yang mana katanya ini bagi mengelakkan, yang mana di peringkat pusat juga belum memuktamadkan Akta Lompat Parti, yang mana ini bagi mengelakkan berlaku sebarang aktiviti ataupun tindakan lompat parti yang pernah berlaku sebelum-sebelum ini, Fauzi. Dan selain itu juga dalam sepanjang seminggu ini, selain tumpuannya terarah kepada gelanggang politik siapakah calon yang akan dikemukakan, yang mana kita tahu pada hari ini DAP telah mengemukakan dua muka baru di Dun Bekalan Batu dan juga Dun Bandar Hilir. Saya dan juga rakan setugas Faris Azman dan juga Firdaus Azil sepanjang seminggu ini kami menyelami suara-suara rakyat, apa yang rakyat mahukan, dan antaranya yang terbaru pada hari ini saya sempat membuat tinjauan ataupun mendapatkan suara-suara rakyat di Dun Bandar Hilir, yang mana Dun Bandar Hilir ini merupakan kawasan tumpuan pelancong yang mana apabila sampai saja ke Melaka, saya pasti semuanya akan tiba di Dun Bandar Hilir ini kerana lokasi-lokasi tumpuan pelancong ini kebanyakannya berada di Dun Bandar Hilir ini. Dan sebenarnya antara yang sempat saya bertemu adalah kumpulan-kumpulan peniaga dan juga penduduk di Dun Bandar Hilir ini sendiri. Antara isu utama yang mereka mahukan adalah sesiapa saja yang dapat mengambil alih tampuk kepimpinan ini adalah untuk menyelesaikan isu kesesakan yang berlaku di sekitar kawasan Bandaraya Melaka ini, dan juga isu tempat meletakkan kenderaan, yang mana kata mereka seperti golongan-golongan peniaga yang saya temui, kata mereka sudah beberapa kali mereka dijanjikan oleh kerajaan sebelum ini untuk menyediakan lebih banyak tempat letak kereta, kerana meskipun walaupun sebelum ini mereka terpaksa menutup perniagaan mereka berikutan COVID-19 dan sebagainya, walaupun mereka bersyukur apabila sekali lagi kerajaan membenarkan aktiviti lintas negeri secara tidak langsung ramai pelancong masuk ke negeri Melaka ini dan meningkatkan kembali sumber pendapatan mereka, tetapi mereka mahukan supaya isu parkir ini ataupun isu tempat meletak kenderaan ini segera diselesaikan. Jadi kita dengarkan apa kata mereka. Perubahan yang perlu dilakukan sini tentang parking. Parking memang tak ada tempat parking. Bila pelancong dah ramai, parking tak ada. Jadi banyak yang kena saman. Bila dah kena saman, diorang kurang datang sini nanti. Diorang akan pergi ke tempat lain. Saya berterima kasihlah kepada kerajaan negeri kerana dia telah banyak membantu rakyat di Melaka ini. Tapi macam mana kebaikan dia, ada kekurangannya juga. Contoh, peniaga-peniaga kecil kadang-kadang dianaktirikan. Kita masih PKP, kita tak ada orang yang bantu kita. Itu pun bila ada NGO yang bantu, baru kerajaan datang bantu. Sepatut kerajaan datang bantu selepas tu baru NGO. Memanglah parking ni tempatnya kecil kan, tahat. Parking masalah tu lah. Kalau tambah dia buatkan parking bawah tanah kah ataupun parking tingkat atas kah, macam Kuala Lumpur kan. Macam tu okey lagi lah. Dah lama parking ni. Parking bas, parking kereta banyak masalahnya parking. Sekejap dia orang boleh parking di sini, sekejap tak boleh. Itu dah kira
negara Melaka ni Melaka bersejarah kan, banyak pelancong masuk sini, itu pasal jam. Tapi bagi aku jalan raya dia tak memuaskan. Ya, you buka banyak tempat pelancong tapi jalan raya dia tak betul. Nak ubah sikitlah, atau infrastruktur dia tak nak elokkan lah. Akan mesti bertambah baiklah supaya jam dia macam ni di Bali ni 1 minggu ni memang akan jam. Memang akan jam. Susah untuk rakyat Melaka nak bergerak ke sini ke sana lah. Harap boleh yang apa tu, COVID-19 ni boleh cepat lepas lah. Jangan terlalu lama. Sebab kita pun dalam hidup ni pun susah sikit. Meniaga pun slow sikit lah. Sebab tak ada pelancong datang ke Melaka kan. Macam dulu ada pelancong dari China. Diorang dapat datang macam cuti sekolah. Tapi sekarang sudah tak boleh datang lah. Baik, itu apa antara yang diperkatakan oleh kumpulan peniaga dan juga penduduk di sekitar kawasan Dun Bandar Hilir itu. Kata mereka mengakui sejak beberapa tahun sebelum ini memang terlalu banyak pembangunan yang berlaku di Dun Bandar Hilir itu. Bagaimanapun, isu kesesakan itu antara isu paling utama yang perlu diselesaikan selain isu infrastruktur jalan yang perlu diperbaiki, yang mana mereka tidak kira sesiapa sahaja yang mengambil alih tampuk kepimpinan, mereka mahukan isu ini segera diselesaikan, Fauzi. Isu selain pada melihat pada isu yang dikongsikan khususnya di penduduk ataupun mereka yang tinggal di Dun Bandar Hilir ini, kita tahulah Dun Bandar Hilir ini adalah kawasan tumpuan pelancongan. Kalau melihat daripada apa yang disebutkan pada peniaga yang paling awal tadi yang isu kongsikan apa yang mereka harapkan, beliau katakan kalau ikutkan peniaga kecil ini selalu dianaktirikan. Selain daripada kita melihat kepada kesesakan trafik dan juga kemudahan untuk parkir ataupun tempat letak kereta, bagi usahawan PMKS, perusahaan mikro, kecil dan sederhana, apa lagi yang mereka perlukan untuk waktu ini yang mungkin mereka kongsikan kepada Syu? Baik, mungkin Fauzi, sebenarnya antara isu-isu lain yang dikongsikan oleh peniaga-peniaga di sekitar kawasan Bandar Hilir ini, yang mana kita tahu kawasan Bandar Hilir ini memang seringkali menjadi tumpuan terutamanya pada hujung tahun dan juga cuti-cuti umum seperti minggu ini, cuti Deepavali. Tetapi kita tahu bahawa peniaga-peniaga PKS SME di situ hanya mengharapkan kepada kedatangan pelancong luar, dan antara isu lain sebenarnya yang perlu diambil perhatian oleh kerajaan ataupun oleh wakil rakyat, sesiapa sahaja wakil rakyat akan mendapat portfolio menjaga kumpulan peniaga kecil ini, antaranya adalah isu sewa kedai, yang mana kita tahu isu harga sewa kedai di kawasan tumpuan pelancong ini agak mahal berbanding dengan kawasan-kawasan luar bandar ataupun pinggir bandar di negeri Melaka ini. Jadi antara yang perlu diberi perhatian yang mereka mahukan adalah isu sewa kedai, kerana seperti apa yang berlaku sepanjang tempoh COVID-19 ini, mereka terpaksa bertahan untuk membayar sewa kedai sehingga mencecah RM2,000 ke RM3,000, tetapi mereka tidak dapat meneruskan perniagaan mereka kerana COVID-19 ini, Fauzi. Okey, baik, terima kasih kepada Syuhada Kadir yang berkongsi cerita dan juga kisahnya melihat kepada apa isu dan juga kemahuan penduduk khususnya di Dun Bandar Hilir, iaitu yang pastinya Syuhada dan juga rakan-rakan lain Faris Azman dan juga Firdaus Azil akan terus membawakan perkembangan semasa berkaitan dengan Melaka memilih. Baik, setakat ini saja cerita di Seberat Berita. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.